tumpuan Dewan Rakyat hari ini, cadangan memperluas kategori pengundi pos kepada pemilih Sabah dan Sarawak yang menetap di Semenanjung Malaysia. Untuk mengetahui perincian mengenai keputusan pelaksanaannya, kita bersama Mohan Chin Asami di Pusat Media Parlimen. Baik Syira, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak bercadang untuk memperluaskan kategori pengundi pos kepada pemilih di Sabah dan Sarawak yang menetap di Semenanjung Malaysia buat masa ini. Pengundi digalakkan memohon pertukaran bahagian pilihan raya berdasarkan tempat tinggal terkini untuk memudahkan urusan pengundian. Kemudahan yang mengundi secara pos hanya diberikan kepada pengundi dalam kategori seperti berikut. Yang pertamanya, ahli SPR dan juga kaki tangan SPR. Kedua, petugas pilihan raya. Ketiga, tentera polis pasukan penggerak AM PJA yang bertugas hari mengundi awal. Keempat, pengamal media yang bertugas membuat liputan pilihan raya di luar kawasan pada hari mengundi. Kelima, kaki tangan bagi 9 agensi, itu Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, Sukarelawan Simpanan Polis, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kesihatan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara UTC, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara yang bertugas pada hari mengundi. Seterusnya, pengundi Malaysia yang berada di luar negara, dan yang terakhir, PTH iaitu pengundi tidak hadir luar negara iaitu penjawat awam yang berkhidmat di luar negara serta pasangan, dan juga pelajar universiti, institusi tinggi sepenuh masa di luar negara serta pasangan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rozman Isli. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan menetapkan salah satu kelayakan untuk didaftarkan sebagai pemilih adalah bermastautin di mana-mana bahagian pilihan raya. SPR menentukan bahagian pilihan raya seseorang pemilih berdasarkan alamat berpemastautin pemilih seperti yang didaftarkan dalam kad pengenalan dan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Baik, implikasi kewangan untuk berstruktur semula Agensi Pengurusan Bencana Negara (DANMA) masih belum dikenal pasti. Ia hanya diketahui setelah cadangan penstrukturan semula itu dipersetujui melalui perbincangan dengan Ketua Setiausaha Negara dan Jabatan Perkhidmatan Awam. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Yazid memaklumkan dalam usaha penstrukturan semula DANMA mengguna pakai model pengurusan bencana yang dilaksanakan di beberapa negara jiran seperti Indonesia dan Filipina sebagai penanda aras. Berikut adalah perbandingan perjawatan National Disaster Management Office NDMO dengan izin di negara-negara ASEAN tersebut. Filipina, National Disaster Risk Reduction and Management Council ataupun NDRRMC mempunyai 900 orang pegawai dan pegawai kesokongan. Di Indonesia disebut nama badan agensi mereka adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, mempunyai seramai 630 orang, tidak termasuk 33 cawangan BNPD ini di provinsi mereka peringkat negeri dan juga 12 cawangan di daerah-daerah mereka. Sebagai makluman yang berhormat, model tadbir urus pengurusan bencana di bawah satu agensi peraju pengurusan bencana menjadi amalan kebanyakan negara. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction, dengan izin, berdasarkan pelaporan Kendiri, negara-negara merekodkan sejumlah 140 buah negara masing-masing mempunyai agensi bencana masing-masing. Namun begitu, Malaysia semakin jauh ketinggalan jika dibandingkan antara lain aspek bilangan pegawai dan pakar-pakar dan pegawai berpengalaman di dalam NADMA. Ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rompin Datuk Seri Hassan Harifin, Datuk Mastura memaklumkan struktur organisasi NADMA yang hanya memiliki 94 perjawatan serta tidak mempunyai kaki tangan di peringkat negeri dan daerah telah menyukarkan koordinasi dan penyampaian maklumat dua hala secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Untuk itu, Jemaah Menteri pada Disember lalu memutuskan supaya struktur NADMA diteliti semula bagi memperkukuhkan peranannya sebagai peneraju pengurusan bencana negara. Perdana Menteri juga telah beberapa kali menyuarakan keperluan agar agensi itu diwujudkan di negeri dan daerah.
Baik, dasar dan inisiatif dilaksana kerajaan berjaya membangunkan industri kenderaan elektrik EV tempatan. Buktinya, dua syarikat besar berkaitan EV berpangkalan di Korea Selatan SK Nesklis dan IMM Teknologi telah melabur di Malaysia bagi menghasilkan electro deposit chopper foil yang digunakan sebagai komponen bagi bateri EV. Di bawah Dasar Otomotif Nasional 2020 atau singkatan NAP 2020, hala 7 industri otomotif tempatan telah ditetapkan untuk dibangunkan dan dikembangkan sebagai hub otomotif serantau bagi kenderaan cekap tenaga atau secara ringkasnya EEV, termasuk EV dengan ciri-ciri Next Generation Vehicle dengan izin yang berfungsi bukan sahaja dari segi pengurangan dalam pelepasan karbon di dalam udara tetapi juga keupayaan dalam mengoptimalkan tenaga yang digunakan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan seterusnya akan menyambung semula sesi penggulungan titah diraja oleh kementerian yang terlibat. Dan untuk pengetahuan anda, sebentar tadi Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perpaduan Negara telah melaksanakan sesi penggulungan sebentar tadi. Sekian sahaja laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Mohan untuk laporan dari Media Parlimen Malaysia.